وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة ومباركة من عند الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pak Imam, ahli jawatan kuasa masjid, para alim, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Kalau ikutkan pengajian kita, kitab yang lalu kita dah habis. Kita akan masuk pada jilid yang keempat. Ya. Cuma apabila kita dengan hampir Ramadan, saya rasa lebih baik kita refresh balik. Ya. Memang di kalangan kita sudah tahu banyak perkara berkaitan dengan Ramadan. Tapi apa salah kiranya kita ingat mengingati kembali. Apa yang kita rasa dah kukuh, kita perkuatkan. Apa yang longgar, kita perketatkan. Ya. Mudah-mudahan dengan sedikit peringatan ini, kita dapat memperbaiki puasa kita menjadi puasa yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dan mudah-mudahan Allah menerima amalan kita sehinggalah kita dijemput oleh Allah ke hadratnya. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na wa ulumihi fi darain amin ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Puasa dari segi bahasa ialah imsakun nafsi. Imsak tu apa? Menahan diri. Kita selalu faham imsak tu, sikit lagi keluar jadual imsak. Kan? Betul tak? Subuh, sekarang ni dah buat benar subuhnya. Katakanlah, aku contoh 16 kan? Imsak dia tu 10 minit lah. Ya. Itu di sisi pandangan ulama-ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'i lah yang bercenderung dengan Syafi'i, yang mereka ini membuat pandangan bahawa bersedia berhati-hati, takut terlajak duk sedap sangat ni. Ya, supaya tak terlepas pada waktu subuh itu sendiri. Namun asasnya ialah imsak tu tahan diri. Jadi dia ambil kalimat imsak tu untuk tahan dah sebelum masuk subuh. Dalam arti kata berjaga-jaga. Begitu. Nak suruh berhati-hati. Bukan dia kata tak boleh makan. Boleh lagi. Sehinggalah betul-betul masuk waktu subuh. Namun apabila ambil langkah berjaga-jaga, itu lebih baik. Ya. Yang tu yang kita buat imsak tu. Cuma kalau nak faham bila kata apa makna imsak? Imsakun nafsi, menahan diri daripada melakukan sesuatu seperti makan, minum dan bercakap. Tu maksud asal apa yang dikatakan puasa dari segi bahasa lugah. Firman Allah Ta'ala, inni nazartu lirrahmani sawma, sesungguhnya aku bernazar diam membisu kerana Allah. Tu yang dikatakan orang itu bernazar, menyatakan bahawa dia tak nak bercakap. Ya, ini perihal Maryam alaihi salam. Baik. Kalimat-kalimat ini dari segi bahasa, barulah daripada istilahiyah. Istilah ni barulah apa yang difokuskan kepada amalan itu. Contoh, kita nak bagi faham. Kita mengaji ni bukan nak cepat habis, tapi nak banyak faham. Macam juga salat. Ma huwa salah lughatan, dari segi bahasa. Dari segi bahasa salat ni apa? Doa. Tapi apabila kita fokuskan kepada ibadat itu, dia masuklah kepada dimulakan dengan wa tufattitahu bitakbir wa tukhattatimu bitaslim. Dimulakan dengan takbir dan diakhirkan dengan salam, dan di dalamnya ada qauli, fi'li dan qalbi. Maka jadilah rukun itu 13 di sisi pandangan Syafi'i. Baik. Begitulah untuk kita memahami agama perincian. Apa yang dimaksud lurah dan bahasa, kerana dia nak bagi menampakkan fokusnya ibadat itu kepada siapa dan apa poinnya. Ya? Sebab itu kalau di zaman jahiliah, kalau dia kata semayang tu, dia berdoa je lah. Doa je. Ya? Rupanya bila kita melihat praktis dalam syariah, bahawa
Sembahyang itu ada pergerakannya, ada rukunnya, dan ada amalannya, dan ada doanya. Baik. Sementara puasa di segi syarak pula ialah menahan diri daripada sebarang perkara yang membatalkannya, bermula daripada terbit fajar hinggalah matahari terbenam dengan niat puasa. Sebab itu niat puasa itu adalah penting, terutamanya di sisi pandangan Imam Syafi'i, kerana nak tatbikkan ibadat kita itu berdasarkan kepada innama a'malu binniyat. Kena niat. Pensyariatan puasa Ramadan difardukan pada bulan Syaban pada tahun kedua Hijrah. Mana pada bulan Syaban tahun kedua Hijrah baru difardukan, dihukumkan bahawa wajib puasa. Dulu orang tak tahu pun zaman tu. Tapi sekarang ni dia tak kira. Dia buat-buat seolah-olah tak turun syariat lagi. Ya? Ni masalah kita. Iaitu pada bulan Syaban pada tahun kedua Hijrah. Ni sejarahnya. Kalau orang tanya bila pensyariatan puasa ni? Pada bulan Syaban pada tahun kedua Hijrah. Kemas sikit. Baru bunyi macam orang mengaji. Ya? Baik. Puasa telah pun biasa dilakukan di kalangan umat terdahulu dan ahli kitab sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dia kata, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka puasa ni memang dah ada, dah berlaku sebelum zaman Nabi Muhammad disyariatkan. Cuma praktis dia tu berbeza sedikit. Cuma puasa tu dah ada. Ya? Puasa tu dah ada. Cuma syariat itu agak berbeza. Wahai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikum. Kamu diwajibkan berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzi, sebagaimana orang terdahulu, ya, min qablikum la'allakum tattaqun, orang-orang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Itu dalil. Akan tetapi kewajipan berpuasa pada bulan Ramadan belum disyariatkan lagi ketika tu. Turun, tapi belum disyariatkan lagi. Ayat penurunan kata puasa tu dah turun, tapi belum dilaksanakan, belum dipraktiskan. Macamlah ada enactment undang-undang, tapi belum dikuat-kuasakan. Begitulah. Dia kata contoh satu undang-undang keluar, dikuat-kuasakan pada Julai 2024. Dah ada dah, tapi belum laksana lagi. Macam itulah. Kemudian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khususnya difardukan puasa bulan Ramadan tersebut. Barulah Allah Taala fardukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara dalilnya syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Masa yang diwajibkan berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Oleh itu siapa di antara kamu, faman syahida minkum, dan siapa di kalangan kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan, falyasum, ataupun dia tahu macam mana nak tengok anak bulan tu, hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Ini cerita tentang kaedah penglihatan anak bulan. Dia cerak tengok dah ada anak bulan ke belum. Dia ada tempoh, dia ada waktu, sebagaimana Nabi sebut, sumu li ru'yatihi wa uftiru li ru'yatihi fa inna ghumma 'alaikum fakmilu iddatan sya'ban 30. Sumu li ru'yatihi, berpuasalah kamu dengan melihat anak bulan. Nak berpuasa, tengok anak bulan. Hilal tu ada tak lagi? Ya. Wa uftiru li ru'yatihi, iftar, mana bila nak buka puasa tengok anak bulan. Maksud berbuka tu bukan setiap kali buka tengok anak bulan. Maksud berbuka tu adalah raya, hari raya. Bila nak raya, nak dapat Idul Fitri, nak dapat 1 Syawal, tengok juga anak bulan. Ya. Maka dia kata sumu li ru'yatihi wa uftiru li ru'yatihi fa innahum ma'alaikum. Jika ada penghalang, awan tebal, hujan, kabus banyak, fakmilu iddatan sya'ban 30, maka genapkan Sya'ban tu 30. Maka bila Sya'ban tu 30, Ramadan tu 30, dia 30 ataupun 29. Dia tak akan jadi 31. Tu kaedah pergerakan bulan, bukan matahari. Maka itu adalah kaedah bagaimana hendak berpuasa. Maka kita mengambil pendekatan sebagai melihat anak bulan, ru'yah. Ya.
Lepas tu, lepas tengok ru'yah tu barulah dia buat keputusan. Dia bukan keputusan 9 tengok, 9 mesti nampak. Dari 9 tu 1 nampak ikut atur lah. Ya? Dia bukan macam cabutan mahkamah. 1 nisbah 8. Bukan gitu. Jangan silap. Dia 1 je nampak, ke jadi je. Macam dulu, belah sini berapa kelih tak nampak. Tapi belah dari 9 nampak. Puasa. Begitulah keadaannya. Tu biarlah pakar falak yang buat kerja dia. Kita tunggu je dalam TV, mohon besar sebut, kita puasa. Ya, tak payah risau. Dah mudah sangat dah. Dulu tengok bulu roma lah. Ya, macam-macam cara zaman dulu. Zaman tak ada alat, zaman tak ada ilmu, macam-macam cara. Tapi nak berpuasa. Ni hebatnya orang kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islam 'ala al-khams." Terbina Islam itu dengan 5 asas. Syahadah, kita mengucap syahadah alla ilaha illallah, tiada Tuhan disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Itu satu. Iqamatus salah, dirikan salat. Wa ita'az zakah, keluarkan zakat. Wal hajj, mengerjakan haji. Wasaum Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Begitu juga dalam hadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam li'a'rabiyyin alladhi sa'alah. Sabda Rasulullah kepada seorang badui yang bertanya. Bila panggil a'rabiyun, Arab badui. Arab badui ni Arab mana? Kita panggil macam inilah, orang pedalaman. Orang pedalaman. Yang tak duduk di pekan, tak duduk di bandar. Duduk ulu-ulu tu, ceruk bumi tu. Ceruk dunia. Maka seorang badui ni tanya Nabi, beritahulah aku, akhbirni, beritahu kepadaku, maza farada 'ala Allah minas saum. Beritahu aku, apakah puasa yang Allah wajibkan atas aku? Faqala, kata Nabi, siyamur Ramadan, berpuasalah di bulan Ramadan. Hukum meninggalkan puasa pada bulan Ramadan tanpa uzur. Hukum dia, apa dia? Satu daripada rukun Islam. Puasa salah satu rukun min arkanil Islam, dan perkara fardu dalam agama yang mesti diketahui oleh sesiapa yang, oleh semua orang Islam, dan siapa yang ingkar pada yang wajib. Jadi apa? Ni rukun ni. Rukun Islam. Kalau tak cukup rukun Islam, jadi apa? Dia senang je. Tak Islam kah? Kafir. Dia gitu lah. Kona dia gitu je. Tak Islam kah? Kafir. Dia menjadi kafir dan disuruh bertaubat sebagaimana orang murtad. Pandangan Syafi'i begitu. Bukan benda kecil. Dengan sengaja tanpa ada sebab-sebab ni. Bukan sakit, bukan musafir, tak ada apa-apa. Saja. Ketagih dengan candu. Jika terus ingkar dengan enggan bertaubat, dia hendaklah dijatuhi hukuman bunuh. Oi, keras tu. Hal demikian sekiranya dia bukan baru meluk Islam. Bukan baru meluk Islam. Maksudnya bukan baru meluk Islam ni siapa? Kita. Ni semua Islam dari kecil ni. Bukan baru masuk kemarin. Kalau yang baru masuk kemarin pun, lain macam. Saya ada jumpa ada satu baru masuk Islam. Tapi dia punya ketahanan. Kita jangan tunjuk besar, jangan cakap besar. Ya, kita memang dah praktis lama dah. Tu pun ada yang gagal. Yang ni baru nak start. Pukul 11 tu pucat lesi dah. Ya. Sampai ustaz tu datang. Makan, minum. Tak boleh lagi. Berlatih lagi. Esok cuba lagi sejam ke hadapan. Berlatih. Ya, sebab dia dah memang tak tahan. Dia baru nak dekat. Hak yang begitu bab lain. Tuhan tak suruh dia gitu. Bagi peluang. Tapi janganlah buat alasan. Saya baru masuk Islam semalam. Nampak sangat. Yang mana tak puasa tu baru masuk apa? Baru masuk Islam apa? Jadi yang ni, orang yang baru masuk Islam, baru nak bertatih, baru nak belajar. Ya, ada. Dia tu ingin nak belajar semayang. Dia tak reti. Dia semayang tertengok-tengok orang yang dah pro semayang ni pun bukannya semayang sangat kat rumah pun. Cuma dia reti. Ya, ramai orang reti semayang tapi tak semayang kan? Banyak tak? Banyak. Sepah, reti tak semayang? Reti. Baca sedap. Baca betul. Tak semayang. Banyak.
Sihat tubuh badan, tak puasa, bersepah. Kaya raya, tak keluar zakat, berlambak. Berlambak. Banyak. Nyok je. Dia time keluar zakat. Ya. Bawa keluar sikit, rius kampung. Macam dia seorang je keluar duit. Tu problem. Dijawablah kemudian hari. Baik. Hal demikian sekiranya dia bukan baru meluk Islam dan tidak tinggal berjauhan daripada ulama. Sementara siapa yang tidak berpuasa tanpa mengingkari wajibnya, dia hanya jadi fasik. Perintah wajib memenjarakannya dan menghalangnya daripada makan dan minum pada waktu siang supaya dia berpuasa sekalipun secara zahir saja. Sampai begitu hukum, suruh dia puasa. Sebab tu kita, tuan-tuan, jangan salah faham dalam mendidik puasa. Anak-anak kecil yang baru meningkat umur daripada sekolah tadika, ibtidai kepada sekolah rendah, kita selalu menekankan suruh puasa. Betul. Tapi nak suruh dia puasa, kena ajar dia semayang. Tak percaya, tuan-tuan, buatlah teori ni. Ajar semayang dulu. Automatik dengan ajar semayang dia boleh puasa. Dengan ajar semayang dia boleh menutup aurat. Tapi kalau tak melepasi maksud semayang, elemen semayang, dia tak boleh puasa, dia tak boleh tutup aurat. Percayalah, itulah kuncinya bab semayang ni. Sebab tu orang bila duk fikir bab nak mengajar anak puasa, dia suruh anak dia tahan puasa. Dia marah anak dia. Bukan tu asas dia. Asas dia ajar semayang. Tuan-tuan ajar dia semayang. Dan dia boleh semayang sendiri. Dia nak berpuasa. Automatik. Itu dia punya kaedah dia sebenarnya. Bukan saja-saja suruh semayang tu. Ya? Hak tu paling mudah. Ajar semayang dulu. Kecil-kecil ajar semayang. Kenalkan dia semayang. Ni dia tengok kita pun tak semayang. Macam mana dia nak semayang? Ya? Okey. Hikmah berpuasa. Sebagaimana diketahui, puasa pada bulan Ramadan adalah ibadat yang difardukan oleh Allah. Maka dia adalah perintah. Bila ada perintah Allah Ta'ala, bukan kerana nak bagi sihat. Tetapi dia adalah perintah. Puasa sebagai ibadat bermaksud setiap orang Islam yang melakukan hanya kerana mematuhi perintah Allah Ta'ala. Kita buat sebab apa? Sebab perintah. Itu dulu. Itu baru kata berakidah. Ya? Macam ni lah. Apabila larangan Allah kepada makan babi. Makan daging babi. Bukan kerana haram itu ada cacing pita. Bukan haram kerana hodohnya rupa babi. Tetapi adalah perintah. Kena orang make up, buat inovasi. Keluar babi comel pula. Oh, boleh makan lah. Keluar babi tak ada cacing pita. Oh, boleh lah. Macam mana keluar pun kalau sifatnya babi, hukumnya qat'iyan. Haram. Jadi dia adalah perintah. Maka perintah ni nak kena faham berakidah ni. Bertauhid dengan Allah Ta'ala. Kenapa buat? Perintah. Selesai. Sebagai hamba, selesai isu berakidah dengan Allah Ta'ala. Kerana sam'uhu wa tamuhu, kami dengar dan kami patuh. Hak tu dulu kena clear. Ya? Bukan kerana ada sebab musabab illa wal ma'lul baru kita kata, oh, aku buat ni bersebab dengan ini. Ada benda yang kita tak dapat telusuri dengan akal. Kerana Allah nak tengok. Mu nak ikut ataupun tidak. Nak buat ke tidak? Begitu. Dan melaksanakan tanggungjawab keimanan kepadanya tanpa memandang kepada sebarang kemungkinan yang berlaku sebagai natijah daripada ibadat tersebut. Tuan-tuan pernah dengar tak? Keluar surat khabar 100 orang mati kerana berpuasa di bulan Ramadan. Belum jumpa sejarah tu lagi. Yang kita jumpa mati dalam kekenyangan, tercekik tulang ayam. Makan terlalu banyak, tercekik air pun ada. Belum ada sejarah. Pernah jumpa? 2 orang kampung sana mati. Kenapa? Puasa kemarin. Masuk Ramadan mati sana 10 orang mati. Tak pernah lagi jumpa. Ni memang diterima oleh ilmu perubatan. Orang yang berpuasa, yang tahan diri dia makan daripada tempoh berapa jam dengan syarat dia mengikuti sunnah yang adanya sahur, kan? Maka dia tidak menjadi agama, bukan menjadi agama yang menzalimi dalam beribadat. Kalau kita betul-betul ikut waktu sahur tu,
Ambil sunnah tu tak menjadi beban kepada kita dalam berpuasa. Dan pada puasa itu memang nak suruh ada rasa kepenatan. Memang nak bagi ada rasa lapar. Kalau puasa tak rasa lapar, puasa ke? La, kenyang. Tapi ada. Bila tuan-tuan duduk di negara yang berlaku musim tu, bila musim sejuk, siang pendek, malam panjang. Tu rezeki dia. Siang pendek, malam panjang. Sekejap je dah nak malam. Sendawa tu, petang tu sendawa tu, terasa lagi hak sahur. Puasa 4 jam setengah lah. 10 pagi, Zuhur. 12.30, Asar. 2 suku, Maghrib. Nak menyampaikan malam tu, nak sampai ke subuh tu, daripada pukul 2 tu, Maghrib, 3 suku, lebih 3.40, lebih kurang 3.10 minit, lebih kurang isyak dah. Lepas isyak tu, nak bawa ke 8 malam, kita lah macam 8 malam, pukul 8 tu, ya Allah punya lah lama. Dia nak balik pukul 5 pagi tu. Sebab siangnya terlalu pendek. Tapi tuan-tuan jangan terkejut, pada negara yang terkena puasanya di musim panas. Terbalik pula. Siang panjang, malam pendek. Sebab tu ada puasa sampai 19 jam. Mujur semasa saya belajar dulu, saya terkena musim sejuk. Lepas tu adik hak baru-baru pergi ni, kena musim panas, berdengung mungkin 19 jam. Kita puasa kuat-kuat kita 12 jam tak? 12 ya. Dia tambah lagi berapa jam? Tambah lagi 7. 7 jam lagi tambah. Macam mana teringat air sirap berpeluh. Ya, panas pun panas. Pukul 9, ni pukul apa? 8 tu. Pukul 9 tu, cerah matahari. Boleh main takraw ni. Kalau sepak bola takraw tu nampak, boleh ambil lagi. Zaman di sana lah, pasal belajar tu. Sampai begitulah nak kata musim panas tu. Tapi mujur masa putaran tu, zaman saya tu saya tak kena. Musim panas, saya kena musim sejuk. Ya? Sempatlah rasa puasa sekejap tu. Dah maghrib. Tak dan. Sekejap sangat. Tu rezeki. Tapi di sana pula, dia memanfaatkan malam tu penuh dengan tarawih sampai subuh. Ada masjidnya lah, bukan semua masjid. Kalau tuan-tuan ingat, kalau di Mesir tu, dia ada satu nama masjid dia. Dulu saya pernah cerita dah ni. Masjid Amru Al-As. Masjid Amru bin Al-As. Masjid Amru Al-As ni ada sejarah dia. Amru Al-As yang bina masjid tu. Ya, tanah tu kecil sebenarnya, tapi diambil daripada orang Yahudi. Orang Yahudi asalnya diambil tanah dia sedikit, dia tak puas hati, dia jumpa Umar di Madinah. Dia pergi. Umar tegur Amru bin Al-As ni. Lepas tu dia tengok betapa Islam ni indahnya dengar, ikut peraturan. Maka akhirnya dia masuk Islam, dia wakafkan tanah tu. Tu. Dan ada sebahagian tanah tu nama tanah Masjid Amru Al-As. Kalau tuan-tuan tengok, kalau ada YouTube dia, subhanallah, dia punya bacaan selepas tarawih, bukan tarawih, waktu tarawih dia berhenti lagi 45 minit ataupun sejam nak masuk subuh. Dia cerita dah, dia memang cerita awal-awal, masjid dia memang begitu. Siapa tak larat, pergilah ke masjid sebelah, silakan. Pergilah masjid lain-lain. Dia memang begitu sifat dia. Siapa nak kejangkan otot, nak try power, boleh. Cuba. Masjid tu full, penuh. Rebut, orang merebut. Ya. Saya tinggal dah 20 tahun. Hari tu ada rezeki, tahun lepas ada pergi. Bulan 10 ada pergi ke Mesir, singgah sekejap. Tak berubah langsung sifat dia. Sama macam tu. Jalan raya je berubah. Masjid tu masih begitu. Dan saya tanya Arab tu, saya kata masih lagi macam dulu ke dia punya tarawih? Betul, macam dulu. Ya, dia bacaan dia, lenggok dia macam Syekh Jibril. Dulu Syekh Jibril jadi imam. Bacaan dia lebih kurang bacaan sama begitu. Dia buat lebih kurang satu rakaat tarawih itu dalam tak banyak, 3 juzuk je. Dia tak buat sampai 20, dia buat 8 je. Tapi 8 dia tu nak sampai ke 8 dia tu lagi sejam nak subuh baru habis. Dia cuba habis ke sehingga 15 juzuk. Kadang-kadang sampai 24 juzuk dia habiskan. Ya. Arab dalam tu, kalau kita semayang, saya pernah pergi, tapi saya pun tak pernah buat habis sebulan Ramadan. Satu hari pun sekali pun dah rasa macam setahun semayang.
Maksudnya. Tak payah cerita rakaat dia berapa minit. Cukup kunut dia saja. Kunut dia paling sekejap 30 minit. Kunut 30 minit kunut. Kata pun 40 minit. Ni jatuh ni. Berpu. Angkat balik. Tak larat lah. Tapi baca dia sedap lah. Cuma kita kurang faham. Orang menangis, kita menangis. Nangis tak larat. Dia orang menangis faham. Dia akan baca ikut intonasi makna. Makna cerita pasal perang. Dia akan angkat. Dia akan bawa lagu-lagu yang bentuk macam perang. Bacaannya cukup sedap. Ya? Lambat nak datang masjid tu, memang tak muat lah masjid. Masjid tu siapa nak dapat saf utama ni, yang dalam ruang utama ni, kena iktikaf. Kena semayang subuh di situ. Siapa semayang subuh dalam tu, dia dapatlah kat dalam. Kalau tidak, semua kaki lima lah kita ni kalau mari lambat-lambat. Kalau nak dapat dalam saf ni. Ya. Dia memang buat begitu. Subhanallah. Saya terfikir, kalau tiap-tiap malam dah rupanya begitu, agak-agak terlepas tak Lailatul Qadar? Memang tak lah. Tapi kita terlepas lah. Sebab kita celuk. Orang yang istiqamah tu, yang iktikaf dah. Ramadan yang iktikaf, tak keluar masjid dah. Hak yang kuat ibadat tu. Saya terfikirlah, ini memang dia dapat tiap-tiap tahun. Dia dapat ni. Kita semua faham, bila Lailatul Qadarnya nak doa makbul. Orang melihat kepada min al-fisyah tu. Ibadat tu 86 tahun tu. Hak tu faham dia. Kita faham semua nak doa makbul. Dia tak faham ganjaran pahala tu. Ya. Jadi itu beza dia dengan kita. Kita punya tunggu ke yang Lailatul Qadar semata-mata nak makbulkan doa kita sahaja. Dan ada 2-3 je doa yang penting pun. Nak kaya, nyumur, kok boleh pasang satu lagi. Hak tu. Itu. Dia fikir ibadat dia. Dia nak min al-fisyah. Tu tanam dalam kepala dia. Yang tu umur. Jarang saya tengok. Tua saya kata kuat pakcik-pakcik ni. Dia kata apa susah dia kata. Nabi ajar buat semayang. Tak mampu berdiri. Duduk pun. Dia cakap. Tak duduk baring. Dia gitu. Kita kalau baring wassalam. Jadi hebat. Kat luar tu sehingga tutup jalan. Lebih kurang 1,5 kilometer jalan tutup. Dia orang semayang atas jalan raya. Bersambung masjid. Ramadan je tutup jalan. Setiap malam. Setiap tahun. Kalau tuan-tuan cari dalam YouTube tu, cuba cari. Masjid Amru bin Al-As. Boleh jumpa. Tengok bagaimana suasana solat itu berlaku. Kalau tuan-tuan ada pergi ke Makkah ke apa ke. Ziarah. Balik tu boleh pergi ke Mesir, cari masjid tu. Tak apa, dapat satu malam cukup. Kejang dia sampai ke Malaysia. Ya? Try. Ya? Sajalah nak rasa tak larat, baliklah. Benda sunat. Tapi dia buat sungguh-sungguh. Setiap kali Ramadan benda tu masyhur di sana. Antara hikmah dan faedah puasa mungkin dapat dirumuskan ialah puasa yang sempurna akan menyedarkan hati yang beriman bahawa dirinya di bawah perhatian Allah Ta'ala. Sebab bila kita bulan Ramadan ni ramai yang rasa automatik. Nak bersedekah, betul tak? Rasa nak menderma. Rasa baiklah, jadi baik belaka semua. Sebab kita difahamkan, kita faham secara sebelum agama. Selain daripada syariat mengajar kita, kita tahu ni bulan baik. Maka kita tahu bahawa di bulan Ramadan Allah letakkan pelbagai promosi untuk mendapat pahala yang besar. Sebenarnya semuanya ibadat amalan-amalan itu untuk dilakukan pada bulan seterusnya. Dia mendidik kita. Macam mana kita kuat sedekah bulan puasa. Begitu jugalah kena kuat sedekah selain daripada bulan puasa selepas itu. Dengan banyaknya kita solat sunat. Maknanya bulan puasa ni dia membongkarkan hipokrit diri kita. Dia keluarkan penipuan dalam diri kita. Kita kata kita tak boleh semayang malam. Tarawih boleh pula. Mari tarawih. Kita kata tak boleh mari isyak. Boleh pula mari malam bulan puasa. Betul tak? Tuh. Ingat pula waktu maghrib. Asyik maghrib ingat waktu semayang. Sebab apa? Ada berbuka puasa. Boleh pula.
Tu kepelikan-kepelikan yang Allah nak tunjuk bahawa sebenarnya kita boleh buat semua tu. Boleh pula bangun sahur. Bulan puasa. Kenapa bulan lain tak boleh bangun? Untuk salat malam, untuk bangun awal sembahyang subuh. Semua itu dia terjemahkan hipokrit kita. Sebenarnya kita mampu untuk buat. Sampai penuh kereta tak cukup parking berkelahi pun ada. Kawan ni tak parking serum menyebabkan kawan tak boleh masuk kai kerana nak mari sembahyang tarawih. Saya tak salahkan, betul, bagus mari sembahyang tarawih. Tapi jangan lupa sembahyang isyak. Ya, maghrib pun kena berjamaah. Ni yang fardu tak datang, yang sunat mari berjamaah, berimpun-rimpun, berketat-ketat. Ada juga ustaz, dia nak pergi juga semayang, dia tak pergi langsung, dia main buah tu. Itu bukan jawapan. Kita nak bezakan mana fardu tu. Patutnya kalau sunat boleh berhimpit macam tu, yang wajib lagi teruk, lagi dahsyatlah dia punya gelombang tu. Tetapi orang selalu terpesona dengan Ramadan. Ya, memang kita kena pesona dengan Ramadan, tetapi jangan Ramadan sahaja. Begitulah ya, untuk diri saya dan tuan-tuan. Kita boleh bawa anak bini kita, nenek kita, semua segala bawa mari sembahyang tarawih. Satu keturunan boleh. Kenapa kita tak boleh bawa satu keturunan untuk sembahyang fardu? Itu je dia punya basic dia punya nak bagi tahu Ramadan ini dia membongkar hipokrit yang kata-kata kita tak boleh buat, sebenarnya boleh dan boleh berlaku. Kenapa boleh sedekah bulan Ramadan, bulan tak Ramadan tak boleh nak sedekah? Bulan Ramadan kita boleh baca Quran, boleh bertadarus, kenapa bukan bulan Ramadan tak boleh baca Quran, tak ada tadarus, tak ada sedekah? Yang tu persoalan dia. Maka sebab itulah Ramadan ini disebut sebagai Syahrut Tarbiyah, bulan mendidik, bulan sekolah. Ya, dalam 12 bulan tu kita disekolahkan balik sebulan supaya ilmu kita dapat dalam sekolah tu boleh kita berlatih, kita beramal pada bulan yang selepas itu, sehinggalah bertemu balik dengan Ramadan. Ramadan ni konsep dia datang dan pergi. Cuma kita sahaja sempat bertemu ataupun tak. Dia memang datang dan dia akan pergi. Ramadan begitulah. Bersyukur. Ni lagi ada berapa hari je ni? Ada lagi 10 hari kan? 10 hari kan? Kita nak puasa ni. Sikit je lagi. Allahumma barik lana baqiya Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami baki Sya'ban yang ada dan sampaikan kami pada Ramadan. Ada orang lagi 1 hari nak Ramadan, Allah ambil dia. Ya, tak kiralah siapa. Kita pun tak tahu kita bila. Tapi ada. Memang itu yang terjadi, ya. Dan kita minta Allah Taala terima ibadat-ibadat kita. Kita beribadat dengan ada ilmu dan kefahaman bahawa kita buat lillahi ta'ala. Tak apa, nak beli baju raya, nak beli apa ke, tak apa, buatlah. Itu tak menjadi salah. Tetapi perhebatkan ibadat untuk kita punya bekalan. Kita kena ingat tu je. Bagi orang beriman, dia faham. Dia bukan nak tipu diri sendiri. Dia nak puasa yang terbaik, nak dapat pahala yang kalau tak dapat 100%, tetapi dapat highest punya markah. Semua nak begitu. Jadi sebab itulah kita kena ada kesedaran supaya kita beribadat dengan baik. Ya? Baik. Melihat anak bulan, dia panggil hilal pada malam 30 Sya'ban. Apabila anak bulan kelihatan, seorang yang adil hendaklah bersaksi di hadapan pemerintah bahawa dia telah melihat anak bulan. Ni kaedah ahli falak. Dia tengok-tengok nampak. Tak payahlah cerita kat dia orang. Dia lantaklah. Kita puasa sibuk. Aku sibuk lah esok. Tak. Dia orang yang adil. Dia mesti kena ada integriti benda tu. Cukup bilangan bulan Sya'ban 30. Hal demikian apabila anak bulan susah kelihatan. Hujan manjam macam tadi, hujan lebat. Maka kabus, tak nampak hilal. Maka genapkan Sya'ban itu 30. Seperti mana saya kata, sumu li ru'yatihi wa uftiru li ru'yatihi fa inna ghumma alaikum fakmilu iddatan Sya'banin 30. Baik. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala
Ja'a a'rabiyun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni diceritakan tadi. Orang Arab yang duduk daripada hulu tu datang tanya Nabi apa yang dia kena buat apabila datang Ramadan. Nabi kata, "Inni ra'aitu hilalur Ramadan." Jika kamu melihat hilal Ramadan, faqala, kamu mengucap dua kalimah syahadah. Kamu mengaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pesuruh Allah. Ya Bilal, azzin fin nas falyasumu ghadan. Sehingga kan Nabi kata wahai Bilal, beritahu orang ramai mereka hendaklah berpuasa esok hari. Dia gini. Annal bilalan yu'azzinu bil lail kulu washrabu hatta tastasisu hatta tasma'u nida'ul Abdullah Ummil Maktum. Benar ya? Tak sampai seminit. Jadi dia kata, sesungguhnya Bilal berazan pada waktu malam. Annal bilalan yu'azzinu bil-lail. Maka makan dan minumlah. Sehinggalah kamu dengar azan daripada Abdullah Ummil Maktum. Dulu zaman Nabi ada dua orang tukang azan. Yang azan maksud malam ni, dia kata annal bilalan yu'azzinu bil-lail. Bilal ni azan pada waktu malam, maksudnya azan kejut subuh. Belum lagi masuk subuh. Lagi 45 minit nak masuk subuh dia azan. Maka dia kata tempoh tu yang kita bersahur tu, makanlah, nak minum. Sampailah kamu dengar azan Abdullah Ummil Maktum, di mana azan dia on the dot masuk subuh. Lepas tu dia azan. Maka Nabi kata berhenti. Cukup pada waktu tu. Kita bagi laluan untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Jadi berkaitan dengan puasa tadi, zaman Nabi ada 2 orang yang melaungkan azan selain yang kita tahu Bilal. Rupanya ada seorang lagi, Abdullah Ummil Maktum. Abdullah bin Maktum ni memang buta daripada kecil. Ya, kalau tuan-tuan tengok dia, ayat dia ada kaitan dengan surah Abas. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia ada cerita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita Abdullah bin Maktum ni. Abdullah bin Maktum ni dia ada minta dengan Nabi nak pergi perang. Ya. Nabi kata kat dia, aku bagi tugas khas. Kau jaga masjid Nabi bila Nabi tak ada. Dia azan ataupun dia lah jadi imam. Ya, dia lah jaga masjid tu. Sahabat lain semua pergi. Ya. Sehinggalah satu zaman, di zaman Umar Al-Khattab, dia minta ketika mana Nabi dah wafat, Abu Bakar dah wafat. Dia pernah minta zaman Nabi, Nabi bukan larang, Nabi bagi kerja, bagi tugas. Nabi tak kata Nabi larang. Tapi Nabi kata, dia kata aku nak pergi perang. Kamu ada tugas kamu. Kamu kena jaga masjid. Okey. Bila zaman Abu Bakar, dia minta. Abu Bakar As-Siddiq, macam mana Nabi pernah buat, dia tak pernah ubah. Dia kekalkan benda tu. Sehingga di zaman Umar, Abdullah bin Maktum minta pada Umar, bagilah aku can nak pergi perang. Umar tengok atas bawah, kau nak perang apa? Kau nampak pun tidak, kau nak tetak siapa lagi? Orang aku pun kau tetak sekali. Kan kau nampak pun. Dia kata, Umar, kau tahu tak apa kelebihan orang buta? Pertama sekali, aku buta. Aku mana tahu musuh. Aku nak lari mana? Dah tentu aku takkan lari. Dan kalau aku nak lari, lari ke mana? Dia tak, ya juga. Bagi aku pegang bendera. Berani. Tahu tak siapa pegang bendera, situlah kena attack. Dalam peperangan. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi ke Jordan, tuan-tuan boleh ziarah. Ada 3 makam sahabat Nabi yang syahid di dalam peperangan Mu'tah. Ya, dekat dengan Jordan ada University of Mu'tah. Ya, University Mu'tah. Dekat Mu'tah tu ada 3 sahabat Nabi. Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Abi Rawahah dengan Zaid bin Sabit. Ada 3 orang syahid. Ya, makam dia ada di Jordan, dalam tepi masjid, dalam masjid kubur dia. Saya sempat pergi ya, ziarah baru lagi betul lepas. Tengok ada dekat nama tempat Mu'tah, sahabat Nabi yang syahid di sana, 3 orang. Bukan orang lain, Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi. Zaid, anak angkat Nabi. Ya, Abdullah bin Rawah, sahabat Nabi yang paling rapat, syahid. Begitu juga dengan Abdullah Ummil Maktum, dia minta. Umar tak nak bagi, tapi Umar kata pertama sekali tidak ada larangan Nabi pada dia. Umar detail. Tidak ada benda yang melarang. Yang kedua, jawapan Abdullah bin Maktum bertepatan sebagai orang yang nak pergi perang. Maka dibenarkan. Ya? Tahu dah akhirnya macam mana? Syahid lah cerita dia. Ya? Syahid. Abdullah bin Maktum ni, bila dia minta dengan Nabi, maka Nabi letak dia untuk jaga masjid. Dan dia akan salat, akan melaungkan azan apabila masuk betul-betul waktu semayang tu. Kalau panggil orang, Bilal. Jadi bila masuk je, katakan subuh masuk 6.16. 6.16 tu, inilah Abdullah bin Maktum mula punya azan. Sebab itulah dia kata, kalau nak makan, kulu washrabu hatta tasma'u nida'un Abdullah bin Maktum. Sehinggalah kamu dengar Abdullah bin Maktum punya azan. Dia azan je stop makan. Sebab dah tak boleh. Kerana dah masuk subuh. Jadinya waktu sahur tu, sehinggalah waktu subuh.
masuk waktu subuh. Kita ni kadang mandai. Boleh selepas orang azan. Dia nak panjang lagi. Bukan selepas orang khamat. Bukan selepas habis main subuh. Bila nak habisnya? Masuk je subuh, stop. Tetapi yang terbaiknya ialah imsak tadilah. Selamatkan diri daripada sebarang keraguan. Itu di sisi pandangan ulama-ulama Syafi'iyah. Boleh buat. Takut terlajak. Walaupun ada beberapa hadis yang kadang-kadang kita keliru berkaitan dengan sahabat tengah makan tamar ketika orang azan, Nabi kata habiskan. Dia ada perincian dia. Nanti kita boleh ceritakan kenapa perkara itu berlaku. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lil imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina. Allahumma zakirna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Wa sallallahu ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa man asabaka min hasanah fa min Allah wa man asabaka min sayyi'ah fa min nafsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.